Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'ana walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pengajian kitab Ummul Barahim. Jadi insya-Allah kita pun dah habis bab-bab yang kita kata sebagai bab-bab yang rumit. Jadi kita masuk ke dalam muka surat 141. Okey, berkenaan dengan burhan wujud ittisaf fihi ta'ala biqudrati wal iradati wal ilmi wal hayati, iaitu dalil berkenaan wajib Allah SWT itu bersifat dengan kudrah, iradah, ilmi dan juga hayah. Okey, muka surat 141 sekali lagi. Okey, matan ya. Wa ammal burhanu wujub ittisafi ta'ala wa bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati falau annahu law intafa syai'un minha lamma wujida syai'un minal hawadis. Ini kita kata sebagai qiyas khulf, iaitu sekiranya ternafi semua ini, maka tidak akan ternafi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah, iradah, ilmi dan juga hayah ini, maka tidak wujudlah sesuatu pun daripada perkara-perkara hawadis ini. Mudah ya dalil dia kan. Dalil dia sekiranya benda-benda ini tidak wujud, maka sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah ini, maka tidak akan wujud perkara ini. Okey, 141. Okey. Law intafa syai'an min sifatil ma'ani arba'ati wal ma'nawiyah arba'ah, kadzalika law intafa matlab min matalibiha lamma wujida syai'un min al-hawadis li istihalati wujudi mutawaqqifan biduni mutawaqqifun alaihi. Iz al-wujudu ala mutawaqqifun ala ittisaf al-fa'il bi hadhihi sifat. Okey, iaitu sekiranya ternafi sesuatu daripada sifat ma'ani yang empat ni dan juga ma'nawiyah yang empat ini, dan begitu juga kalau ternafi setiap matlab minal matalib lima wujud syai' min hawadis, jadi setiap perkara yang wujud ataupun hawadis ini, maka listihalati wujudi mutawaqqifun ala mutawaqqifun alaih, maka akan mustahil kewujudan sesuatu yang perlu bergantung kepada kewujudan perkara ini. Alam ini, iaitu kewujudan alam ini bergantung kepada kewujudan sifat-sifat Allah SWT yang kita sebutkan tadi. Iz al-wujudul alam, iaitu kewujudan alam ini bersandarkan ataupun bergantung kepada ittisaful fa'il, iaitu si pembuat itu, pencipta alam ini bersifat dengan sifat yang kita sebutkan tadi. Contoh, falau intafat qudratu falau intafat al-qudrata lazima al-ajzu. Okey, falau intafat al-qudratu. Okey, sekiranya ternafinya kudrat, maka lazim lemah. Wal ajiz la yujidu syai'a min al-hawadis. Kerana yang lemah tidak boleh mewujudkan sesuatu pun daripada al-hawadis. Law intafat al-iradah, sekiranya ternafi iradah, lan tafa takhassusi fala yujidu syai'a minal hawadis. Sekiranya ternafi sifat iradah ini, maka akan ternafilah takhassus. Sebab ta'aluk iradah ini adalah ta'aluk taksis. Okey, iaitu menentukan sama ada dia nak mewujudkan atau mentiadakan. Maka tidak akan berlaku langsung kewujudan daripada makhluk-makhluk ini. Law intafa al-ilmu lan tafat hawadis. Begitu juga sekiranya ternafi sifat ilmu, maka akan ternafilah al-hawadis, perkara-perkara yang makhluk ini, li istihadil qasdi li syai'in majhul, kerana mustahilnya sesuatu itu berlaku dalam keadaan yang majhul, yang tidak diketahui. Law intafat al-hayah, sekiranya ternafi sifat hayah, maka akan ternafi sifat-sifat fala yujidu syai'an minal hawadis, maka tidak terdapat sesuatu pun daripada al-hawadis tersebut. Wa nafil hawadis muhal wa dalilu hadza musyahadah. Okey, penafian hawadis ini, maksud kita nak menafikan kata hawadis ini tidak wujud adalah sesuatu yang muhal. Wa dalilu, dan dalil mengatakan alam ini wujud bil musyahadah, dengan penyaksian kita. Jadi musyahadah yang saya selalu sebut, dia adalah
salah satu daripada yakiniyat, sittah yakiniyat, sittul yakiniyat, iaitu musyahadah, antaranya al-badiyah, al-dhururiyah, al-fitriyah, al-wijdaniyah. Musyahadah juga termasuk al-mutawatirah. Musyahadah juga termasuk dalam 6 perkara yang memberi yakin kepada akal manusia. Okey, jadi ma yu'addi ila muhal fahuwa muhal. Maksudnya penafian tentang al-hawadis ini sesuatu yang tidak wujud, maka itu adalah muhal. Sebab alam ini wujud. Kita dah tengok secara realiti kita, mata kepala kita. Okey. Wa iza batala nafil hawadis batala intifa'u syai'in min al-hadis sifat wa wajib anna al-ilah muttasif bi hadha sifat wa huwa matlub. Jadi sekiranya terbatal semua penafian ke atas ketidakwujudan al-hawadis ini, maka ternafi juga, terbatal juga semua hal yang berkaitan dengan penafian sifat. Maka bila ternafinya penafian ini, maka wajiblah Allah SWT itu bersifat dengan sifat-sifat yang kita kemukakan di atas. Ini adalah al-matlub. Ini juga adalah natijah. Okey. Muka surat 142. Al-burhanu wujubis sam'i wal basari wal kalami. Wa amal burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitab was sunnah wal ijma'. Okey, ini dikatakan antara sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat yang tadi dibuktikan dengan akli. Manakala sifat-sifat sama, basar, kalam ini dia dibuktikan dengan akal dan juga nakli. Akli dan juga nakli. Kita dah ceritakan dulu bahawa sifat itu ada yang dibuktikan dengan nakli sahaja, kemudian ada yang dibuktikan dengan akli sahaja, dan ada yang dibuktikan dengan akli wa nakli ma'an. Okey, law lam yattasifa biha lazima an yattasifa bi adadiha wa hiya naqaisu wa naqsu alaihi ta'ala muhal. Okey, dan juga bukti akli dia. Tadi bukti kata innallaha sami'un basir, kan? Itu ada banyak dalam Al-Quran dan juga ijma'. Okey, sekiranya ini adalah dalil akli, sekiranya Allah Taala tidak bersifat dengan sifat-sifat sama, basar dan juga kalam ini, ayat tasifa bi adzadiha, maksudnya dia akan bersifat dengan lawan kepada sifat tersebut, dan ini adalah satu kekurangan bagi Allah SWT. Wa naqsu alaihi ta'ala muhal, dan kekurangan pada hak Allah SWT ini adalah satu yang benar yang mustahil. Maksudnya kita faham dengan bididdihi. Okey, burhanu wujud sama wa basar. Dalilu ala subuti hadis sifat kitab wa sunnah wal aqli. Okey, ini antara sifat yang mana dibuktikan dengan dalil kitab, sunnah dan juga maksudnya dalil nakli dan juga dalil akli. Fa amal kitab faqad marra zakra dalil alaiha minhuma. Okey, kita dah sebut banyaklah dalil berkenaan dengan sifat sama, basar dan kalam. Wa amal aqlu, adapun aqlu, fa li annahu ta'ala law lam yattasif bi hadhihi sifat, sekiranya Allah Taala tidak bersifat dengan sifat-sifat di atas, lazima akan membawa kepada ayat tasifah bi adzadiha, dengan lawan sifatnya, allati yasum wal wal bukm, iaitu buta, tuli, pekak dan sebagainya. Wa hazi adzah ya naqais, sifat-sifat lawan bagi lawan sifat tersebut adalah satu kekurangan. La tajuzu nisbatuha ila al-maula al-azim fa naqsu alaihi muhal. Maka tidak harus kita menisbahkan perkara ini kepada Allah SWT, dan kekurangan ini adalah satu benda yang mustahil bagi Allah. Wa bermakna annahu mumtani' aqlan wal aqla, ini terhalang daripada sudut akal dan juga naqal. Okey, jelas senang. Sifat sama basar ni senang, iaitu adamu ittisafu biddihi, wajib ittisafu bisifati, iaitu wajib bersifat dengan sifat dia. Maksudnya kalau mustahil berlawanan, bersifat dengan sifat lawan sifat tersebut. Kalau lam yattasifu, muka surat 143. Saya tak sempat buka kitab. Kalau ada soalan bagi kita, mana nak rujuk tu ustaz? Yang mana? Apa dia? Okey. Kalau lam yattasifu wala lam yattasif biha, sekiranya tidak bersifat dengan sifat-sifat tadi, lazima akan membawa kepada yattasifu bi adadiha, dengan lawan sifatnya. Lianna muhal qabil liwasfi, mahal qabil liwasfi la yaqlu an ittisabi aw misli aw biddihi. Kerana setiap sesuatu dia sekiranya dia tidak menerima sesuatu sifat, maka akan bersifat dengan sesuatu yang sama dengannya ataupun lawan dengannya. Lakin ittisafu bi adadihi bukan, tetapi sekiranya bersifat dengan lawan itu adalah satu yang mustahil. Lianna naqais, kerana dia adalah kurang.
wan naqsu alaihi ta'ala muhal. Okey, ini antara kaedah ma yuaddi ila muhal fahuwa muhal. Okey, itu kaedah yang perlu dihafal. Ma yuaddi ila muhal fahuwa muhal. Ini saya selalu ulang. Ini antara kaedah yang diguna pakai dalam dalil akli. Ma yuaddi ila tasalsul fahuwa muhal. Ataupun rad mardud ataupun batil. Ma yuaddi ila daur batil, ma yuaddi ila tasalsul batil, ma yuaddi ila muhal, ma yuaddi ila apa lagi ila naqidain, ataupun ma yuaddi ila tasalsul, ma yuaddi ila mustahil. Okey, ma yuaddi ila mustahil, batil ataupun muhal. Jadi semua perkara tersebut sekiranya bercanggah ataupun membawa kepada batil, daur, tasalsul, mustahil, muhal, apa lagi, dan sebaliknya pula, ma yubna alaihi ad-daruriyat, apa yang berdiri di atas, dibina di atas daruriyat, yakiniyat, musyahadat dan yakiniyat yang sittah itu, yang 6 perkara tersebut, maka itu adalah sabit. Okey. Jadi kalau dalam akidah ni, sittah yakiniyah, maksud kalau kita boleh faham dengan benda ini dengan baik, insya-Allah datang saja apa-apa afkar ke zahiriah ayat ke, kita tidak akan terkesan dengan perkara ini. Sebab di dalam akidah yang saya sebut, adatul aqliyah ataupun ahkamul aqliyah muhakkamah, dan ahkam akli ini dia adalah bersifat menghukum. Maksudnya dia jadi perimeter, maksudnya jadi piawai, pengukur betul tak betul sesuatu afkar tersebut adalah berdasarkan kepada adillah akliyah ataupun qawaid akliyah yang lebih umum. Okey. Li'annahu yalzamu alaihi ihtiyajuhu ila man yadfa' an naqsin anhu an-naqsa wal ihtiyaju yunafi istighna' wa nafi istighna' anhu ta'ala muhal. Kerana dia membawa kepada perlunya dia kepada sesuatu yang lain, untuk mengelak dia, menjauhkan dia daripada kekurangan. Wal ihtiyat, yang sekiranya dia memerlukan kepada sesuatu ini, yunafi istighna', menafikan kata dia itu adalah yang kaya, yang tidak perlukan kepada yang lain. Wa nafi istina' anhu ta'ala muhal. Yang nafi istighna' ni yuaddi ila muhal. Jadi kaedah yang kita tekankan tadi adalah ma yuaddi ila muhal fahuwa muhal. Jadi al-istighna' anhu ini maksudnya ihtiyat Allah SWT ni kepada benda lain, maka itu adalah muhal. Wal muhal adalah batil ataupun ditolak ataupun tidak diterima, ada mustahil ke atas Allah SWT. Jadi sebab itu dalam akidah kita menolak ayat-ayat mutasyabihat ataupun kita mentakwilkan, maksud kita tidak pegang dengan zahir ayat, kita mentakwilkan ayat tersebut sebab dia bercanggah dengan qawaid akliyah. Sebab contoh kalau Allah Ta'ala berada di atas langit, itu membawa kepada jismiyah, lawazim dia, luzum dia adalah al-jismiyah ataupun tahayyuz bi apa, mutahayiz lah, maksud mengambil ruang. Maka mutahayiz ini adalah yuaddi ila muhal, maka ia adalah muhal. Ma yuaddi ila muhal fahuwa muhal. Dan ma yuaddi ila batil fahuwa batil. ma yuaddi ila mustahil fahuwa mustahil. Jadi kalau kaedah fiqh, jadi kaedah fiqh ni kalau kita tengok, dia ambil daripada kaedah ulum akliyah. Okey, contoh contoh kita kata ma yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan wajib kecuali dengan perkara tersebut, maka dia juga adalah wajib. Itu adalah kaedah akliyah. Banyak lagi qawaid fiqhiyah yang istimdad dia itu daripada qawaid akliyah. Okey. Mulahazah, i'lam anna dalil naqli fi as-sam'i wal basari wal kalami okey aqwa min dalil aqli. Iaitu ketahuilah bahawasanya dalil naqli dalam sifat sama' basar kalam ni lebih kuat daripada dalil aqli. Sebab Allah Ta'ala itu sentiasa mengulang innallaha sami'un basir, Allah ya'lamu sirru, Allah sarair, Allah mengetahui benda-benda yang tersembunyi,
apa yang kamu terlintas dalam hati apa semua tu menunjukkan kata Allah Taala bersifat dengan sifat mendengar. Boleh berlaku sedangkan masing-masing firqah dengan mereka ni kan saya dapat beza akhlak. Okey. Bagus soalan ni. Okey. Khilaf berlaku disebabkan saya ada tulis sikit. Khilaf dalam akidah berlaku disebabkan oleh berpegang kepada ayat-ayat mutasyabihat. Itu yang pertama. Itu mengambil ayat mutasyabihat dijadikan sebagai usul akidah. Yang kedua, khilaf berlaku disebabkan oleh i'timad ala qawaid akliyah yang mukhtalaf. Kaedah-kaedah akal yang tidak disepakati. Macam contoh al-qiyas ghaib ala syahid. Itu kaedah akliyah yang tidak disepakati. Butlanu dalil yuadi ila butlanu madlul ataupun intifa'u dalil yuadi ila intifa'ul madlul. Itu kaedah-kaedah yang tidak disepakati. Itu berlaku khilaf juga. Kemudian sebenarnya dalam akidah ini dalil yang mengikat mazhab, bukan mazhab yang mencipta dalil. Maksudnya sesuatu mazhab akidah dia sepatutnya dibentuk oleh dalil nakli dan juga dalil akli, bukan mazhab yang membentuk dalil. Jadi kalau mereka faham tentang perkara ini, maka tidak akan keluar afkar-afkar yang pelik ataupun itikad-itikad yang tidak yang bercanggah dengan akal dan juga nakli. Okey, menafikan jisim maka menafikan wujud. Ini kaedah yang salah. Sebab al-jismiyah la yadullu 'ala al-wujud. Maksudnya mereka hanya menterhadkan kewujudan itu kepada jisim. Maksudnya kalau tidak berjisim, tidak wujud. Ini sebab Allah ni adalah mujarradat. Dia tidak terkait dengan jisim dan juga arad. Okey. Jadi sebab mereka hanya meletakkan kewujudan itu, ni antara pemikiran falsafah dahulu. Kullu mawjud yasihu ayyura. Setiap kaedah mereka, setiap yang wujud mesti boleh dilihat. Jadi Allah tidak boleh dilihat, maka Allah ghairul mawjud. Allah tidak wujud. Itu kaedah mereka. Okey. Orang yang pakai ilmu kalam, ya sepatutnya. Tetapi orang yang pakai usul fiqh, orang yang pakai ilmu kalam, dia boleh jadi pakar dalam ilmu usul fiqh, betul. Tapi ada juga orang itu dulu. Sebab orang dulu mereka tidak memisahkan di antara ilmu kalam dan juga ilmu usul fiqh. Maksud saya bila seorang itu pakar, sebab kedua-dua ilmu ini memerlukan kepada qawaid akliyah. Okey, tapi hubungan tersebut bukan talazum. Bukan talazum akli. Bukan talazum. Maksudnya tak semestinya lah. Mungkin dia terhenti terhadap ilmu kalam saja. Dia tak explore macam saya. Hanya explore dekat ilmu kalam. Ilmu usul fiqh saya explore tapi tak mendalam, tak ta'amuk. Macam guru kita. Jadi kita hanya sekadar tahu benda-benda sathiyah saja. Jadi sebab tu saya tak mengajar kita usul fiqh, sebab kita tak mendalami betul-betul. Tapi elemen nak pakar usul fiqh mesti kena ada ilmu kalam. Itu betul. Okey. Okey, saya dah jawab. Jadi Mohit tadi dia tanya saudara kita. Saya dah jawab. Maksudnya mereka hanya menterhadkan al-mawjud kepada yura, maksudnya yang boleh dilihat. Sesuatu yang tak boleh dilihat, sebab dia hanya menganggap pengetahuan itu hanya yang boleh dicapai oleh panca indera. Okey. Habis. Okey, seterusnya 144. Kalau ada soalan tanya, tak ada masalah. Burhan qismus tsani huwa mustahilat fil haqqillah ta'ala. Okey, burhan bahagian yang kedua berkenaan dengan perkara-perkara yang mustahil bagi Allah SWT. Jadi benda mustahil ni senang. Kita dah jelaskan tadi, ma yu'addi ila mustahil fahuwa batil. Sesuatu yang bawa kepada mustahil, dia adalah batil. Okey. Ya, di sana terdapat kaedah akliyah yang berbeza. Kaedah akliyah ni dia ada juga kaedah yang kalau boleh buka kitab Al-Mawaqif. Al-Mawaqif. Al-Maqasid. Okey. Dalam Syarhul Maqasid ada satu bab yang Taftazani khususkan bincang tentang adillah yang mukhtalaf. Dalil-dalil yang tidak disepakati oleh mutakallimin. Jadi perbezaan mazhab dalam aliran mutakallimin inilah menyebabkan mereka berbeza berdasarkan kepada i'timad ala adillati aqliyah al-mukhtalaf
mukhtalafah, yang berbeza tersebut. Okey. Okey, muka surat 144. Innal barahin al-wajibat hiya nafsuha tastalzimu burhan ala mustahilat fil haqilah ta'ala. Dia kata burhan, bukti-bukti dalil-dalil yang berkenaan sifat-sifat wajib itu, dia juga adalah sama dalil bagi bukti masa perkara yang mustahil bagi hak Allah SWT. Li'annahu la yasbut al-wajib illa binafil mustahil. Iaitu tidak sebut sesuatu yang wajib kecuali menafikan yang mustahil. Fa innahu yastahil masa ayyakuna Allah aliman wa ghairul aliman. Itu mustahil keadaan Allah itu alim dan tidak alim. Li'annahu la jaza ijtima'u naqidain. Kalau sekiranya harus berlaku tadi, maksudnya berhimpun di antara alim dan ghairul alim, maka akan berlakulah ijtima'u naqidain wa hadzal batil. Izan imma ayyakuna aliman aw jahilan wala qismal akhar. Itu tidak ada pembahagian yang lain. Sama ada sesuatu itu alim ataupun jahil. Iza batala annahu jahil sabata annahu alim. Ini antara kias apa? Kias istisnai. Falamma asbatna, sebenarnya kita mensabitkan, menetapkan bahawasanya keadaan Allah itu alim, batala ayakuna jahilan. Okey, wa hakaza qaul baqi sifat. Maka itulah kaedah-kaedah yang kita boleh tatbikkan, aplikasikan ke atas sifat-sifat yang lain. Seperti sekiranya Allah itu mendengar, maka mustahil ke atas dia itu adalah buta, pekak. Okey. Muka surat 145, burhan jawaz fi'l mumkinat wa tarkiyah, iaitu dalil keharusan melakukan perkara yang mumkinat dan juga meninggalkan. Ini adalah dalil sifat harus bagi Allah, sebab tidak ada yang wajib sesuatu pun pada Allah SWT. Wa amal burhanu kauni fi'l mumkinat aw tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala. Adapun burhan kauni fi'l mumkinat ataupun apa meninggalkan ataupun melakukan perkara yang mumkinat dan meninggalkannya, itu adalah harus pada hak Allah SWT. Fali annahu law wajaba alaihi ta'ala, sekiranya sekiranya wajib ke atas Allah SWT sesuatu minha aklan, secara akal, maksudnya macam Mu'tazilah, ini mewajibkan Allah Ta'ala memasukkan orang yang taat ke dalam syurga dari sudut akal, atau istihala akal ataupun mustahil daripada sudut akal, lan qalaba mungkin, maka akan jadilah ataupun berpindahlah, bertukarlah perkara mungkin itu jadi wajib ataupun mustahil. Wazalika la yuqal, ini perkara yang tidak boleh difikirkan oleh akal. Jadi al-qalbu haqa'iq minal muhal. Qalbu haqa'iq minal muhal, itu kaedah akliah. Okey, burhan jawaz fi'l mumkinat wa tarkiyah. La wajaba alaihi ta'ala fi'l syai'in minal mumkinat aqlan aw istihala aqlan lan qalaba mungkin alladhi sahha fil aqli wujudi wa adami wajiban la yatasawwaru fil aqli wa adamihi. Okey, sekiranya wajib ke atas Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu yang mungkinat secara akal, maka mustahil akal lan qalaba mungkin, yang benda yang mungkinat ini berubah menjadi wajib. Ini tidak sah pada akal. La yatasawwaru fil aqli adami fala wajaba alaihi ba'dul mumkinat, ataupun sebahagian daripada mumkinat itu kita wajibkan ke atas Allah secara akal, lazima tanqaliba kullu wajibah atau istilah ba'da akal lazima an tanqaliba kullaha mustahilatu wa zalika batil la yatasawwaru fil aqli wujudi li'annahu yuaddi ila al-jam'i baina naqidain li'annahu bin nadhri li kauni mumkinan yaqbal wujud wal adam. Okey, jadi sekiranya kalau begitu juga, kalau sebahagian kita mewajibkan ke atas Allah SWT ini, maka juga akan bertukar ke semua yang wajib itu ataupun mustahil. Sebahagiannya lazima antang kalau mustahil, akan berlakulah perubahan, pertukaran semua yang mustahil itu. Hazal batil la yatasawwur, ini adalah satu perkara yang batil yang tidak mampu, tidak boleh difikirkan oleh akal kewujudan. Lianna kerana yuaddi ila jam'i baina naqidain, kerana membawa kepada jam'i baina naqidain ini adalah minal mustahilat. Li'annahu bin nadhri li kauni mumkinan yaqbalu wujud wal adam, kerana keadaan itu dengan melihat kepada keadaan yang mungkinan yang mana menerima wujud dan juga adam. Jadi tidak ada perkara yang diwajibkan ke atas Allah SWT. Kalau kita mewajibkan sesuatu, maka dia akan mengubah sesuatu itu mungkinat kepada benda yang wajib. Okey, ini adalah sesuatu yang muhal. Wa bin nazri lakinnahu wajiban la yabghalu illa wujud faqat. Okey,
iaitu keadaan wajib yang mana tidak menerima kecuali wujud. Wa binadhi liqauli mustalihan la yaqbalu illa adam. Kerana yang wajib itu mesti wujud sahaja. Mustahil pula dia hanya tiada, bawa kepada tiada. Wa kaunu syai'in wahid yaqbalu amrayn, sesuatu keadaan sesuatu yang boleh menerima dua keadaan, wajib dan juga mustahil, ini adalah tanaqud, fahuwa batil, membawa kepada batil. Okey, mulahazah idh wajaba alaihi ba'dul wajaba kull. Sekiranya kita mewajibkan sebahagian, membawa juga kepada mewajibkan kesemua. Wa idza istahala ba'du istihala kull. Sekiranya kita mustahilkan sebahagian, maka dia juga membawa kepada mustahil kull. Li'anna la farqa baina mumkin wal mumkin li'anna ma sabata li amri sabata li masilihi. Kerana tidak ada perbezaan di antara mungkin dan mungkin ini apa yang disabitkan bagi sesuatu perkara yang sama sepertinya. Maksudnya apa yang membawa kepada mungkin, yu'adi ila mungkin mislu, sesuatu yang bawa kepada mungkin pada seperti perkara mungkin itu juga. Walhasil dalil idza batala inqilabul mungkin, sekiranya terbatal berlaku pertukaran mungkin kepada wajib, mustahilan ataupun kepada mustahil, batala wujubul ba'du ataupun wajib sebahagian ataupun mustahil sebahagian. Iza batala wujub ba'du aw istilah wajib anna al-mumkinah jaziyah wa huwa matlub. Ini yang dituntut. Ini tidak boleh dia jadi sebahagian wajib, sebahagian mustahil. Okey, sebab dia adalah minah mumkinat. Izal fal jami'u mumkinat la yajibu minha 'ala Allah. Jadi semua perkara mumkinat ini seperti ta'zib ataupun tan'im, memberi nikmat ataupun memberi azab, la yajibu minha 'ala Allah. Tidak ada sesuatu perkara ini wajib ke atas Allah. Fi'lu syai'in, melakukan sesuatu, wala tarkihi, dan juga meninggalkan sesuatu, la syar'an, tidak mengikut syarak ataupun akal, kan? Maksudnya contoh ayat Quran kata yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhulu itu maksudnya Allah Taala memasukkan mereka ini ke dalam syurga dan memasukkan orang-orang kafir ini ke dalam neraka. Itu dari segi syuruk ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kata demikian. Walaupun ayat Al-Quran itu ada, tetap juga tidak mewajibkan Allah SWT itu terhadap melakukan perbuatan yang dikatakan demikian. Sebab bila kita mewajibkan berdasarkan kepada syarak ayat Al-Quran, dalil nakli tadi, maka akan membawa kekurangan pada hak Allah SWT. Wa dalilu ala nakli ala jawazi fi'l mumkinat, dalil nakli yang menunjukkan haruskan Allah Ta'ala ni melakukan perbuatan mumkinat ataupun meninggalkannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, yang mana Allah SWT mencipta apa yang dikehendaki, yang dia pilih. Wa min sunnati ma sya'allah kan wa man lam sya'a lam yakun. Sesuatu apa yang Allah kehendaki berlaku, maka sesuatu yang tidak dikehendaki tidak berlaku. Wa bihadza nakunu qad intahaina min bayani ma yajibu 'ala al-muslim ma'rifatahu bima yata'allaqu bi dzati ilahiyah wa nashra'u bi 'aunillah fi ma yali fi bayani ma yata'allaqu bi rusulil ahkam. Okey, maka telah kita habiskan, kita selesaikan menjelaskan tentang perkara wajib bagi orang Islam itu mengetahuinya dan apa yang berkaitan dengan zat ketuhanan. Dan seterusnya kita akan wa nashra'u ni maksudnya wa nabda'u, nashra'u ni wa nabda'u bi'aunillah, dan kita akan memulakan dengan pertolongan Allah SWT ini menjelaskan tentang ma yata'allaqu bi rusul, berkaitan kan rasul, daripada tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan rasul. Okey, ada soalan tentang ilahiyat. Hari habis kita dalam Qismul al-Ilahiyah, yang mana kita ketahui ilmu kalam itu terbahagi kepada 3. Qismul Ilahiyah, Qismul Nubuwah, Qismul Sam'iyah. Ada 3. Di sisi mutaakhirin dia tambah lagi satu, iaitu Qismul Umur al-Ammah. Umur ni ammah ni dibincang, umur ammah ni satu istilah kalam yang membincangkan tentang muqawwimat, benda-benda yang berkaitan dengan ilahiyat tadi. Maksudnya kefahaman tentang umur ammah ni seperti jauhar, arad, wujud wal adam, apa semua ni, itu bergantung kepada, maksudnya kita akan gunakan benda tersebut dalam ilahiyah ketuhanan. Maka pengetahuan kita tatawaqafu ala bi umuril ammah, ataupun kita nak faham tentang ketuhanan ini perlu faham tentang umur ammah tadi. Maka dia akan tambah satu lagi bahagian,
dalam ilmu kalam ataupun kitab-kitab mutaakhirin, masukkan perbahasan umur ammah. Kalau kitab-kitab sebelum ni mutakaddimin, mereka tak masukkan umur ammah ni sebagai satu bab. Jadi mutaakhirin tengok, kita perlu ada satu bab lah untuk memahamkan kepada para pelajar ataupun orang Islam berkenaan dengan umur ammah, untuk mereka nak bezakan di antara benda-benda tersebut dengan zat Allah SWT. Okay. Jadi sebab itu kita tengok aliran mutaakhirin, mereka tambah satu bab dalam buku-buku mereka. Start pada zaman Al-Juwaini, Imam Ghazali, apa lagi, Al-Amidi, Taftazani, sehinggalah As-Sanusi, sampailah kepada kita hari ini. Jadi kalau korang tanya pasal apa bincang tentang Jauhar dan Arad dalam kitab-kitab ilmu kalam, jadi kita dah ada jawapan. Okey. Kalau dulu dia berbincang setakat nazar dan juga ahkamul akli sahaja. Ataupun ilmu memang macam tu, dia makin hari makin disempurnakan. Generasi sebelum ni lihat, mereka tengok ada kekurangan, maka mereka menambah perbahasan tersebut. Okey, kita masuk dalam bab Rasul alaihi wasallam. Kita jangan risau. Nanti kalau tak kita dah kelas yang 14 ni, kalau tak habis, kita akan teruskan kelas kita macam biasa sehinggalah kita khatam kitab, insya-Allah. Kita tak mungkin janji. Okey. Tengok muka surat 149. Dalam perbahasan ilmu kalam tiada dibahaskan bab sam'iyat, ghaibiyat yang lain. Ada. Nanti kita akan masuk dalam bab sam'iyat. Benda-benda sam'iyat masuk dalam bab yang terakhir sekali berkenaan dengan ghaibiyat. Okey. Sebab tartib dia tu adalah tartib takdim lah. Maksudnya tartib syarah, itu zat Allah SWT, kemudian Rasul, kemudian sam'iyat. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan sam'iyat, kita dah tak perlu lah. Sebab bila kita isbat wujudan Allah SWT, maka secara otomatik kita akan beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan azab kubur, beriman tentang malaikat dan sebagainya. Jadi itu kenapa diletakkan ilahiyat di hadapan nubuat yang kedua, sam'iyat yang ketiga. Okey, sebab keimanan yang dalam bab nubuat dan juga sam'iyat ini, dia tertawaqafu ala imanu billahi. Jadi kalau kita beriman dengan Allah, secara otomatik kita akan beriman dengan, sebab tu dalam khitab kita dengan orang ke Islam adalah dalam bab ilahiyat. Sebab bila mereka terima tentang bab ilahiyat, secara otomatik mereka akan terima tentang bab nubuat dan juga sam'iyat. Okey, dia tidak ada abad yang khusus, tetapi perbezaan di antara mutakaddimin dengan mutaakhir ini dilihat dalam kitab-kitab penulisan mereka. Okey, ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan mutaakhirin ini bermula pada zaman Al-Baqilani. Ada kata tak daripada Al-Juwaini. Ada kata tak bermula daripada Al-Ghazali. Jadi bagi saya, setiap zaman tersebut dia ada marhalah peralihan dia. Maksudnya daripada nak jadi zaman Baqilani kepada Al-Juwaini tersebut, di situ Al-Juwaini nampak ada perbezaan dia dengan manhaj. Saya rasa sama lah. Nabi, saya jawab ni dulu. Okey, jadi tidak ada penanda yang khusus, penanda aras yang tepat melalui tahun, ataupun tetapi ada pada kaedah metodologi setiap tokoh tersebut. Jadi macam contoh Al-Juwaini memasukkan perbahasan tentang umur ammah di dalam perbahasan ilahiyat dalam kitab-kitab dia, boleh rujuk kitab Al-Irsyad dan sebagainya. Dah ada sedikit. Jadi dia kata Imam Al-Juwaini ini yang merupakan pengasas kepada aliran mutaakhirin. Jadi Al-Ghazali menyambung gagasan guru dia. Jadi sebahagian pula pendapat mengatakan Al-Ghazali lah yang bermula, sebab dengan melihat kepada Al-Ghazali yang paling awal mensistematikkan perbahasan umur ammah ini. Jadi kita boleh nampak perbezaan dia. Dia ada ciri-ciri dia. Mutaakhirin ada ciri-ciri dia, mutakaddimin ada ciri-ciri dia. Jadi bila ciri-ciri inilah yang membezakan. Jadi saya nampak perbezaan mengikut ciri-ciri itu lebih tepat daripada perbezaan zaman, perbezaan tokoh, perbezaan contoh maksudnya perbezaan mutaakhirin ini mereka takdim dalil akli ala nakli.
Kemudian i'timad ala qawaid aqliyah, lepas tu memasukkan perbahasan umur ammah dalam kitab-kitab mereka. Kalau tokoh sebelum tu, iaitu perbezaan definisi kan. Contoh mutaqaddimin, definisi dia al-alam apa, mahasiswa Allah. Mutaakhirin, definisi dia adalah ma yatarakabu minal jawhar wal arad. Itu perbezaan alam bagi mutaakhirin. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri itu lebih tepat lagi. Sebab tokoh-tokoh ni mereka bukan semua apply semua ciri-ciri tersebut dalam satu kitab. Kadang-kadang mereka masih lagi menggunakan kaedah mutaakhirin. Tapi yang kita faham di sini, zaman peralihan itu, zaman Juwaini itu adalah zaman yang dikatakan sebagai peralihan kepada mutaakhirin dan kepada mutaqaddimin kepada mutaakhirin. Jadi dia nak berubah tu bukan sekelip mata. Bukan sekelip mata. Dia berperingkat-peringkat, berperingkat-peringkat. Sehinggalah tokoh yang datang sebelum tu melengkapkan perbahasan yang dikemukakan oleh tokoh yang sebelumnya. Sehinggalah bawa kepada kaedah ataupun metodologi yang berlainan. Bukan berlainan pun, maksudnya dia lebih kepada mukammil, pelengkap kepada metodologi ulama mutaqaddimin yang dilihat sebagai ada kekurangan. Jadi ataupun mereka ni menambah, bagi jadi sempurna sahaja. Kalau kita katakan sebagai, kalau tokoh yang mutaqaddimin itu lahir selepas itu, mereka juga akan melakukan perkara yang sama. Jadi timbul syubhat. Dia kata apa ni, ulama Asy'ariyah terbahagi kepada dua aliran. Tak, perbahagian aliran tadi bukan membawa kepada percanggahan terhadap dalam mazhab. Tidak. Dia adalah penyempurnaan. Jadi sebab itu sebahagian mereka menambah kata mutaakhirin ini hubungan mereka adalah takamul. Macam kita lah, tengok orang dulu makan nasi, bukan kita orang dulu masak nasi guna kayu, dapur kayu. Ni contoh kan. Kita takkan nak ikut juga. Kita dah ada teknologi baru, kita dah guna dapur gas, kita guna dapur karen. Orang dulu sebelum guna dapur karen, dia pun guna dapur gas masak nasi kan. Kita dah ada teknologi, alat baru. Begitu juga perkembangan ilmu mantik pun dah maju. Maka kita masukkan ilmu-ilmu mantik yang lebih tepat dalam kaedah kajian ilmu kalam. Maka kita applykan kaedah-kaedah tersebut. Jadi sama seperti macam kita buat masak nasi tadi. Yalah, kita dah ada metodologi baru untuk masak nasi. Yang penting nasi itu masak. Yang penting nasi itu kita boleh makan. Kaedah dia, ulama dahulu mereka tidak ta'assub kepada wasail. Dia pun tidak ta'assub kepada wasail, instrumen. Sebab instrumen ni boleh berubah. Contoh kaedah untuk isbat yakin, nak dalil kewujudan Allah SWT, macam dalil kewujudan kan, berbeza di antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Jadi mereka melihat kepada jauhar ataupun ghayah, iaitu isbat kewujudan Allah SWT. Manakala dalil boleh berubah, boleh bertukar-tukar mengikut perkembangan zaman. Jadi itu khulasah daripada mutaqaddimin dan mutaakhirin. Okey, Ustaz tanya memang sama ke? Okey, saya lihat ada persamaan di antara kitab ini dengan kitab dia ambil daripada Al-Ansari. Dia syarah matan Ummu Barhin oleh Al-Ansari. Jadi Syekh ini juga ambil Al-Ansari, Syekh Said Fudah pun ambil Al-Ansari, cuma mereka tahzib daripada syuruh-syuruh Ummu Barhin. Maka mereka bezanya adalah di sudut hamish tadi, hawamish dan footnote tadi tersebut. Okey, ada masalah lagi sikit, kita sambung. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa amma Rasul alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul. Ni masuk 149. Kalau nak tengok peta minda tu, tasjil tu boleh lah. Al-wajib fi haqqi Rasul as-sidqu wal amanatu wat tablighu wal fatanatu wal zakat. Mustahil al-kizbu wal qiyanatu wal kitmanu wal balahatu wal qaba. Ini senang kan. Al-a'radu basyariyah, al-jaizu fi haqqi al-a'radu basyariyah la tu'addi li naqsin fi maratibihim al-aliyah kal marat. Okey. Al-Ansari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul huwa insanun hur zakarun balighun fatanun awhallahu ilaihi bi syar'i wa amrihi bi tablighihi lil ibadi sawa'an kana lahu kitab am la. Rasul ini adalah insan yang merdeka, lelaki baligh, fatan cerdik, wa Allah, yang mana Allah Ta'ala berikan wahyu kepada mereka dengan bisyar'i, dengan syariat, dan wa amrihi, dan menyuruhnya untuk disampaikan kepada hamba-hamba dia. Sawa'un kana lahu, sama ada kitab ataupun tidak. Jadi
kitab ini dia bukan syarat asasi bagi rasul. Yang penting yuha ilaihi, yuha ilaihi. Fa kharaja malaikat, maka terkeluar daripada definisi ini adalah malaikat, jin. Fa inna Allah Ta'ala lam yursa ilaina malakan, yang mana Allah tidak mengutuskan kepada kita malaikat ataupun jin. Wa kharaja, dan terkeluar daripada definisi juga al-abdu, hamba, abdi, kerana rasul ini mesti daripada seorang lelaki yang merdeka. Wal kharaja unsa, terkeluar daripada unsa kerana wal khunsa, dan juga orang yang ada dua kemaluan, wasabi, yang kanak-kanak. Okey. Jadi boleh tengok Imam Baghdadi itu perbezaan di antara nabi dan rasul. Okey, an-nabi ma atahu al-wahya min Allah, iaitu seorang yang diberikan wahyu daripada Allah, wa nazala 'alaiha malak bil wahyi, yang mana diturunkan ke atasnya itu melalui malaikat. Wa rasul ma ya'ti bi syar'i, rasul ini sesuatu yang diberikan syariat, alal ibtida' atau binasqi ba'dul ahkam syariah, yang mana untuk nak menasahkan syariah sebelumnya. Qala taftadani kama syarahul maqasid ila tararruf bainal ma'na nabi wa rasul. Fa qala an-nabiyyu al-insan ba'athallahu li tablighi ma awhila ilaihi wa kadha rasul. Jadi nabi di sisi taftadani pula, kata nabi ini adalah insan yang diutuskan oleh Allah untuk nak menyampaikan. Jadi hubungannya adalah umum wal khusus. Begitu juga rasul. Ada yang tidak membezakan, sebab dia kata nabi dan rasul ini adalah taraduf, tidak ada perbezaan. Wa ala hadha ma sya Imam Sanusi fi umur wa makhtaru Qutbadawi wa ma arsalna min qablika rasul wala nabi. Nampak ini dikuatkan dengan ayat ini. Aisu qala man ba'asa Allah bi syari'atin mutajaddidah yad'una ilaiha wan nabi ya'umu man ba'atha ila al-khalqi li taqrir syar'i sabiq. Nabi ini hanya menjadi penguat kepada rasul. Wa qila rasul min al-mu'jizat kitabun munazzalan alaihi wan nabi ghairu rasul man la kitab la. Jadi rasul ni dia ada mukjizat Quran atau kitab yang diturunkan ke atasnya, manakala nabi dia tidak ada kitab yang diturunkan ke atasnya. Jadi ini yang kata apa beza yang biasalah kita kata. Ada yang membezakan, ada yang menyamakan sebagai taraduf, ada yang meletakkan ciri-ciri yang berasingan. Dia bukanlah satu big issue sangat yang nak diperluas-luaskan. Wa kharaja al-ablah, terkeluar daripada ablah wal balid, orang yang tak cerdik, wa mutanabi, orang yang mengaku nabi, wa man yad'a nubuwah, wa huwa kadzab. Wa kharaja, terkeluar juga daripada definisi ini, min hadza ta'rif, angka surat 150, an-nabi qala amru bi tablighi, min at-ta'rif nabi li annahu qala. Terkeluar juga daripada definisi ini, iaitu amru bi ta'rifan nabiyyu, terkeluar nabi lah. Insanu hur baligh, insan yang merdeka, baligh, fatan, cerdik, ahallahu ilaihi bi syar'i wa illam yu'mar bi tabligh, walaupun tidak disuruh untuk menyampaikannya kepada makhluk. Far rasul aqas minan nabi wan nabi wa am. Jadi umum wal khusus mutlak hubungannya. Nah, rasul itu lebih khusus dan nabi itu lebih umum. Aqulu rasul nabi, setiap rasul itu adalah nabi, wa kullu nabi laisa rasulan, bukan semua nabi itu adalah rasul. Fa ba'dun nabi rasul, ba'dun nabi laisa bi rasul islam yu'mar bi tabligh, kerana tidak disuruh untuk menyampaikan. Mulahazah, laisa kullu ma allamahu rasul yablaghahu, bukanlah semua yang diajarkan kepada rasul disampaikan. Fa inna hunaka umrat yu'allimuha rasul wala yuballighuha, yang mana ada perkara yang diajari kepada rasul tidak disampaikan. Walakin kullu ma amara rasul bitabligh fa innahu yuballighuhu, setiap perkara yang disuruh untuk nabi disampaikan, maka dia akan sampaikan. Wa zalika aqsamu salasah, qismul amaru bitablighihi, bahagian yang mana disuruh untuk sampaikan, ada bahagian bikitmani, ada bahagian yang disuruh untuk sembunyi, ada bahagian yang boleh pilih untuk nak sampaikan ataupun tidak sampaikan. Okey. Kita masuk 151. Bab ni boleh speed lah, mudah-mudah kan. Okey, ada apa-apa soalan setakat tu? Okey, insya-Allah lagi 2 atau 3 pertemuan kita boleh habiskan muka surat 210 tu, dia punya habis dah. Kalau ikut dia punya tahqiq tu banyak lah kan. Ada risalah tapi kita tak baca lah. Lepas tu ada glosari dan sebagainya, tu kita tak baca. Kita baca sampai 210. Dia tak banyak mana lah, dalam 2 kali pertemuan insya-Allah. Dan kalau ada keperluan untuk kita buat kelas tambahan, kita akan kelas tambahan mungkin pada hari Sabtu ataupun Ahad.
ataupun pada siang hari, waktu-waktu yang saya lapang, saya akan baca. Kalau siapa yang boleh join, dia boleh join. Siapa yang tak boleh join, dia boleh dengar rakaman. Jadi bab-bab yang akan datang ni insya-Allah perbahasan yang lebih mudah, juga lebih senang untuk difahami. Wallahu taala alam. Dekat tu dulu, kalau tak ada soalan, aku liqauli hadza wa astaghfirullah lakum wa sa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.